dan boleh melihat, ataupun salah satu, boleh mendengar dan boleh melihat. Itu yang dipanggil mukallaf. Orang yang diberatkan, orang yang dipikulkan hukum hakam Allah ke atas dirinya. Masuklah raja, masuklah anak beranak raja, masuklah menteri, masuklah YB, masuklah datuk, datin, tan sri, haji, hajah, artis, orang kampung, orang bandar, suami ataupun isteri, masuk semua. Masuk semua. Jadi tiap-tiap mukallaf tadi wajib mengetahui. Sebab itu kita mukallaf ni wajib menuntut ilmu. Wajib menuntut ilmu. Haram tidak menuntut ilmu. Jadi fasik kalau tak menuntut ilmu. Yang dimaksudkan ilmu fardu ain. Ilmu tauhid, ilmu tasawuf, ilmu fiqh, dan juga ilmu tajwid yang bersangkut dengan sembahyang gitu. Baik. Jadi mana-mana mukallaf wajib mengetahui serta mengaku di dalam hatinya mukallaf. Tiap-tiap mukallaf tadi mesti tahu. Dengan makna seandainya ada di kalangan mukallaf yang tidak lagi mengetahui, maka duduklah dia dalam keadaan berdosa. Kenapa berdosa? Kerana telah meninggalkan perkara yang wajib. Perkara yang wajib bila ditinggalkan hukumnya haram. Perkara yang wajib bila ditinggalkan jadi haram. 15 tahun tak belajar fardu ain, 15 tahun pikul dosa tak menuntut ilmu. 40 tahun tak belajar fardu ain, 40 tahun pikul dosa tak belajar. Auzubillah min zalik. Suami ke isteri ke macam itulah. Isteri kita tak belajar fardu ain, duduklah dalam dosa isteri kita. Selama mana dah? Kita suami 20 tahun hidup dengan dia tak pernah mengajar fardu ain. 20 tahunlah suami tadi pikul dosa. Dosa kerana tak mengajar isteri fardu ain. Kalau suami tak boleh mengajar, wajib suami carikan guru. Kalau tak ada guru, wajib suami suruh dia pergi belajar. Kalau dia tak nak belajar setelah suami dia suruh, jatuh derhaka lah dia, isteri derhaka. Jadi kita perhati, kita tilik diri kita. Kita orang laki-laki jangan lepaskan tekuk kita. Kita laki-laki jangan lepaskan leher kita sendiri. Kena fikir juga agama isteri dan anak-anak kita, kerana mereka itu dipertanggungjawabkan. Dipertanggungjawabkan ke atas diri kita. Kita wajib belajar dan wajib mengajar mereka. Itu hukum asal. Kita wajib belajar dan kemudian wajib mengajar mereka. Kalau kita belajar tapi tak pandai nak mengajar, wajib carikan guru. Kalau kita tak carikan guru, suruh dia pergi belajar. Dia tak nak belajar, dia tak nak pergi, jatuh derhaka dia kepada suami. Baik. Tapi banyaknya suami tak suruh. Banyaknya suami tak suruh isteri dia mengaji. Dahlah tak mengajar dia, tak suruh mengaji pula. Carikan guru pun tidak. Kita rasa kita dah bagi dia rumah, dah bagi dia pakaian, dah bagi dia makan minum, dah bagi dia duit, kita merasakan kita dah jalankan tanggungjawab. Sebenarnya belum lagi. Ada lagi kewajipan yang kita belum tunaikan sebagai seorang suami. Nanti kita akan kena jawab di hari kiamat, kena jawab. Segala kesilapan dan kesalahan yang dilakukan oleh isteri kita, kita bertanggungjawab. Kecuali kita dah mengajar dia, dah mendidik dia, dah mengingatkan dia selalu,
Dia buat juga dosa maksiat, itu dosa dia tanggung sendiri. Tapi kalau anak bini kita buat dosa, buat maksiat, asbab kita suami yang tak mengajar, tak menyuruh, tak melarang mereka, maka dosa tu kita kena pikul lah. Na'udzubillah. Dosa kita pun tak terpikul lah. Dosa kita pun tak terpikul, nak kena pikul dosa orang lain pula. Na'udzubillah. Jadi sebab tu kita kena pakat-pakat mengaji. Suami ngaji, anak bini pun ngaji, supaya Allah mudahkan urusan kita di hari kiamat besok. Baik. Jadi wajib mengetahui serta mengaku di dalam hatinya dengan tentu sungguh Allah Ta'ala itu bersifat dengan harus memperbuatkan apa-apa mungkin. Harus bukan wajib. Harus bukan wajib. Bukan wajib bagi Allah. Faham erti kata wajib tadi apa? Wajib mesti. Allah tidak wajib, Allah tidak mesti menjadikan sesuatu, dan tidak mustahil menjadikan sesuatu. Bahkan Allah Ta'ala itu harus menjadikan sesuatu. Ini akidah kita ahli sunnah. Allah tidak wajib membuat sesuatu, Allah tidak wajib menciptakan sesuatu, bahkan harus sahaja. Apa maksud harus? Boleh berlaku dan boleh tidak berlaku. Kalau Allah nak buat, akal boleh terima. Kalau Allah tak nak buat pun akal boleh terima. Itu maksud harus. Jadi apa yang harus dijadikan ni, apa yang harus dibuat oleh Allah ni, perkara mungkin. Harus bagi Allah menciptakan apa-apa sahaja daripada perkara yang mungkin. Apa erti mungkin? Apa maksud mungkin? Sesuatu yang boleh ada dan boleh tiada. Itu mungkin. Sesuatu yang akal kita terima ada dan terima tiada. Dia nak wujud pun akal boleh terima, tak wujud pun akal boleh terima. Itu mungkin. Ada pun kita ni, alam ini yang dah ada ni, kita ni yang dah ada ni adalah mungkin yang telah diciptakan oleh Allah. Kita ni mungkin yang telah diciptakan oleh Allah. Sebelum kita diciptakan dipanggil mungkin. Sebelum diciptakan kita dipanggil mungkin. Makna boleh ada, boleh tiada. Contoh cucu tuan-tuan ni yang belum ada lagi tu, cucu yang belum wujud tu, cucu yang belum lahir tu, itu namanya mungkin. Benda belum ada, tapi boleh jadi boleh jadi akan bertambah lagi cucu. Yang 5 orang boleh jadi akan tambah 6, yang 10 boleh jadi tambah 11. Itu panggil mungkin. Benda yang harus ataupun yang boleh jadi ada. Sekarang ni tak ada lagi, tapi boleh jadi ada. Jadi sesuatu yang belum diciptakan oleh Allah, padahal benda tu boleh jadi ada, dipanggil apa? Mungkin. Adapun yang sudah diciptakan oleh Allah dipanggil makhluk. Yang dah diciptakan dipanggil kita ni panggil makhluk. Sesuatu mungkin yang telah diciptakan, sesuatu mungkin yang telah dijadikan, itu panggil makhluk. Yang belum dijadikan dipanggil mungkin. Jangan keliru jangan keliru mungkin dengan makhluk. Bila sebut mungkin maknanya umum, bila sebut makhluk maknanya khusus. Bila sebut makhluk saja, benda yang dah Allah ciptakan. Bila sebut mungkin, benda yang boleh jadi ada. Jadi perkara-perkara mungkin itulah yang duduk di bawah ta'alluq iradat dan kudrat Allah Ta'ala menjadikan.
dan harus meninggalkan akan dia, mana harus bagi Allah, boleh bagi Allah, layak bagi Allah kalau Allah meninggalkan akan dia, mana kalau Allah tak buat pun layak bagi Allah. Tidak wajib berbuat mungkin. Allah Ta'ala itu tidak wajib, tidak mesti bagi Allah membuat mungkin, menciptakan mungkin, dan juga tidak mustahil meninggal akan dia akan memperbuat. Mana kalau Allah tak buat pun boleh, Allah nak buat pun boleh. Apa tu mungkin? Tadilah sesuatu yang selain daripada Allah, yang boleh ada, boleh tak ada, boleh jadi, boleh tak jadi, masuklah. Semua makhluk masuk dalam mungkin. Tubuh badan kita ni mungkin, roh kita mungkin, iman mungkin, kufur mungkin, taufik mungkin, maksiat mungkin, senang mungkin, susah mungkin, kaya mungkin, miskin mungkin, selamat mungkin, bahagia mungkin, tak bahagia mungkin, berkahwin mungkin, bercerai mungkin, hidup mungkin, mati mungkin, masuk syurga mungkin, masuk neraka mungkin, diazab mungkin, dapat nikmat mungkin. Banyak semua tu panggil mungkin. Makan minum kita mungkin, umur kita mungkin. Jadi Allah tidak wajib menjadikan segala-galanya benda tadi. Jadi orang yang tahu bahawasanya Allah Ta'ala itu sifatnya harus sahaja menciptakan mungkin, maka dia akan redha dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah. Allah tidak menciptakan kekayaan pada diri kita. Adakah menjadi kesalahan pada Allah? Boleh tak kita nak cakap Allah Ta'ala itu zalim kerana kerana tidak mengurniakan kekayaan kepada kita? Boleh tak nak kata begitu? Tak boleh, sebab menjadikan kekayaan pada Allah Ta'ala untuk kita tu harus saja, bukan mesti. Allah tak mesti jadikan kita kaya. Allah tak mesti bagi kita rezeki. Allah tak mesti bagi kita bahagia. Allah tak mesti selamatkan kita dari musibah. Faham tak tu? Maka benda ni apabila disalah erti ataupun disalah faham, apabila mereka memahami Allah Ta'ala itu mesti memberi kesenangan, Allah mesti memberi yang baik-baik, Allah mesti memberi yang baik-baik, Allah mesti menunaikan kehendak kita. Maka apabila kita faham yang Allah Ta'ala itu bersifat demikian, apabila kita tak memperolehi apa yang kita nak, lalu kita akan berjahat sangka dengan Allah ni tak adil lah. Yang lain senang, aku susah. Orang lain senang, aku susah. Allah ni tak adil. Orang lain kaya, aku miskin. Adik-beradik lain semua senang, mewah, aku miskin. Allah tak adil. Apa maksud tak adil? Tidak adil ni maknanya apa? Zalim. Apa maksud zalim? Salah meletakkan sesuatu. Jadi Allah salah meletakkan sesuatu, maknanya tak kena takdir ataupun qada dan qadar yang Allah Ta'ala tentukan ke atas diri kita. Tak kena Allah buat macam tu. Boleh tak nak kata macam tu? Kalau kata Allah tak kena mengaturkan takdir, orang lain senang, kita susah, tak kena, maknanya kita telah meletakkan sifat kekurangan pada Allah. Zalim ni sifat kekurangan. Zalim ni sifat makhluk, bukan sifat Allah. Mengapa disifatkan Allah itu dengan zalim?
Mengapa disifatkan Allah tu dengan belah sebelah? Itulah bahaya kalau tidak mengenal Allah. Bahaya. Kalau disifatkan Allah zalim, kufurlah dia, kafirlah dia, na'udzubillah. Ingat tu barang siapa yang mengatakan Allah zalim, maka kafirlah dia, runtuhlah iman dan Islam dia, murtadlah dia. Kerana apa? Kerana dia telah meletakkan sifat kekurangan pada zat Allah yang maha sempurna. Hati-hati. Allah tidak wajib memberi kita senang, Allah tak wajib memberi kita sihat, Allah tak wajib memberi kebahagiaan. Cuma harus dia. Bila kita tahu harus bagi Allah, nak kata apa? Kita hamba, kena terima kok mana-mana pun. Kena terimalah kok mana-mana pun, kerana Allah tidak wajib memberi sesuatu pada kita. Allah tidak memberi apa yang kita nak, tapi dia memberi apa yang dia kehendak. Allah tak ikut kehendak kita. Kita kena akur dan terima kehendak Allah. Tapi berapa ramai di antara kita yang boleh terima kehendak Allah? Berapa ramai yang tak seronok dengan kehendak Allah? Berapa ramai yang komplain dengan kehendak Allah? Tak patut buat begini, Allah tak adil buat begini, tak sepatutnya Allah takdirkan begini, tak sepatutnya Allah buat begini. Faham tak apa maksud tak sepatutnya? Boleh kena meletakkan sifat tak sepatutnya Allah buat begitu dan tak sepatutnya Allah buat begini? Segala-gala yang Allah ciptakan tu patut, padan, layak kepada dia, kerana dia yang memiliki segala-gala. Dia memiliki segala-gala. Jadi apa pun yang dia nak tentukan, apa yang dia nak tetapkan, patut kena pada tempatnya. Allah nak jadikan kita sejak lahir sampailah ke hari ini susah sepanjang-panjangnya, patut bagi Allah. Nampak tak? Allah Ta'ala menjadikan manusia di sebelah-sebelah negara sana tu duduk dalam kemiskinan, duduk dalam kebuluran. Contohnya apa yang berlaku sekarang pada saudara mara kita. Berapa banyak dah nyawa melayang. Adakah tidak patut Allah buat begitu? Adakah Allah tidak patut jadikan begitu? Adakah tidak patut Allah tidak mendatangkan pertolongan? Adakah tidak patut Allah tidak memberi kemenangan? Patut atau tidak? Patut atau tidak? Patut. Kena pada tu. Adakah Allah wajib memberi kemenangan? Jawab. Tanya. Faham tak faham ngaji tauhid ni? Patut ke tak? Patut Allah bagi kemenangan? Patut tak Allah tak bagi kemenangan? Patut tak Allah bagi kemenangan? Kedua-duanya Allah nak bagi menang pun patut, Allah tak bagi menang sampai bila-bila pun patut. Kita yang tak patut salah sangka dengan Allah. Kenapa Tuhan tak bagi menang? Kenapa? Ikut dia lah. Kita tahu ke apa yang Allah nak? Ilmu kita sama dengan ilmu Tuhan. Kita tahu hikmah di sebalik itu. Sebab tu kena sangka baik dengan Allah. Semua tu ujian. Yang sedang diberi bala oleh Allah ujian. Kita yang melihat ni pun ujian bagi diri kita.
Adakah tetap kita mengatakan Allah Ta'ala itu adil meskipun yang kita lihat dengan mata kasar kita itu benda yang sangat sadis sekali? Adakah kita tetap yakin yang dia maha adil, maha mengetahui, maha kuasa? Ataupun dah mula meragui kekuasaan Allah? Ataupun dah mula timbul dalam hati keraguan, iya ke dia kuasa? Kalau kuasa, kenapa tak mengalahkan orang kafir? Na'udzubillah. Kalau timbul macam tu, rosak akidah kan? Dia rosak akidah ni ragu. Faham ragu? Ragu cukup dah. Cukup dengan meragui kekuasaan Allah, rosaklah akidah. Dia akidah ni tak boleh ragu. Dia mesti yakin Allah berkuasa memberi kemenangan. Bahkan Allah Maha berkuasa tidak menjadikan seorang kafir pun atas dunia. Dia Maha kuasa. Allah nak jadikan dunia ni dipenuhi dengan orang Islam semuanya. Boleh tak? Boleh. Tak ada yang kafir sekor habu. Boleh tak Allah nak buat? Boleh. Dah kalau tak ada kafir sekor habu, ada tak peluang nak bermujahadah, nak berjihad? Ada tak? Ada tak? Nak jihad apa dah semua Islam? Boleh tak Allah jadikan dalam dunia ni semua kaya-kaya, mewah semua, tak ada yang miskin, tak ada yang sederhana, kaya semuanya? Boleh tak Allah nak buat? Ada tak ruang nak zakat? Kalau dah kaya semua, ada tak peluang nak berzakat? Ada tak peluang nak bersedekah? Nampak tak? Apa hikmah Allah jadikan benda-benda tu? Nak membuka ruang dan peluang ibadat. Betul? Kalau semua sihat, tak ada yang sakit, ada hospital tak? Semua sihat, tak ada yang sakit, ada tak hospital? Kejadah apa nak buat hospital, nak buat apa? Semua sihat, tak ada yang sakit, ada tak peluang nak cari rezeki sebagai doktor contohnya? Ada. Semua alim, tak ada yang jahil seorang pun, ada tak peluang nak menuntut ilmu? Ada. Semua alim, ada peluang nak belajar tak? Ada? Tak adalah. Nampak tak tu? Jadi Allah jadikan itu semuanya ada hikmah yang mana nak menjadi asbab, menjadi asbab untuk kita hamba ni melakukan pelbagai jenis ibadat. Bukankah dunia ni tempat ibadat, tuan-tuan? Ke kita dah lupa? Bukankah dunia ni tempat ibadat? Sebab tu Allah membuka ruang seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya ruang ibadah, supaya kita beribadah sebanyak-banyaknya, mengumpul kebajikan sebanyak-banyaknya. Itu hikmah dia. Tidak aku ciptakan jin dan manusia di atas dunia ini melainkan ibadah, supaya mereka mentaati, mengabdikan diri kepada Allah. Mentaati perintah Allah itu bukan sekadar sembahyang. Ibadah itu bukan sekadar puasa. Ibadah itu bukan sekadar haji. Ibadah itu bukan sekadar baca Quran. Sabar ibadah, redha ibadah, sangka baik dengan Allah ibadah. Betul ke tidak? Dah kalau Allah Ta'ala tak jadikan benda itu, mana peluang kita nak sabar? Nak sabar apa? Tu hikmah Allah Maha bijaksana. Jadi jangan banyak komplain. Sebab tu kena kenal Tuhan tu siapa. Jangan ambil tahu nama dia saja, kena tahu sifat dia apa. Baru kenal Tuhan. Gitu. Jadi Allah bagi kita, kena terima. Dia bagi kita benda sedap, dia suruh kita syukur. Kalau dia bagi benda tak sedap, dia suruh kita sabar. Syukur dan sabar itu ibadat. Kalau dibagi senang, kita tak syukur, dapatlah azabnya nanti. Kalau dibagi benda tak sedap, kita tidak redha, kita merungut-rungut, tak terima takdir, makin menambah kebencian Allah pada diri kita. Allah sangat-sangat benci dengan orang yang tak boleh terima takdir. Allah sangat-sangat benci dengan mana-mana hambanya yang tak boleh terima takdir. Dia tak boleh terima kesusahan dia. Dia tak boleh terima ujian dan bala yang Allah bagi ke atas diri dia. Maka orang yang macam ni,
orang yang sangat dibenci, dimurkai oleh Allah. Kenapa? Kerana dia tidak bersetuju, kerana mereka tidak bersetuju dengan aturan Allah. Seolah-olah mereka lebih bijak daripada Allah untuk mengatur sesuatu. Seolah-olah dia lebih adil, seolah-olah dia lebih tahu daripada Allah. Dan kalau kita komplain, menunjukkan kita lebih tahulah daripada Tuhan. Sepatutnya, ya Allah, kau buat begini, kenapa kau buat begini? Sepatutnya buat begini. Kau buat macam ni tak kena, sebab tu aku tak boleh terima. Macam tu hamba. Tu ke hamba? Ya, hamba yang derhaka, yang biadab dengan Allah. Hamba yang biadab dengan Allah. Komplain Tuhan, macam dia lebih reti daripada Tuhan. Macam ilmunya setanding dengan Tuhan ilmunya. Banyak benda kita ni salah, tuan-tuan. Kita kalau tak belajar, kita tak jumpa salah-salah kita. Sebab tu Allah suruh kita belajar. Sebab tu Allah letakkan kita, jemput kita dalam majlis ilmu, kerana Allah nak bagi tahu apa kesalahan kita, supaya dapat kita baiki. Baiki. Sebab apa? Sebab Allah tidak wajib memberi sesuatu. Harus saja Allah memberi kesenangan, bukan wajib Allah bagi kesenangan. Kalau Allah tu wajib memberi kesenangan, takkan ada seorang pun yang susah atas dunia ini. Kalau Allah Ta'ala tu wajib memberi iman, takkan ada yang kufur seorang pun atas dunia ini. Kalau Allah wajib membuat yang baik-baik, menciptakan yang baik-baik, takkan wujud makhluk yang namanya neraka yang penuh dengan azab. Betul-betul. Betul tidak? Kalau Allah wajib membuat yang baik-baik, takkan ada yang namanya neraka itu. Sebab neraka itu bukan tempat yang baik, tempat yang penuh dengan azab siksaan, tempat yang tak sedap, tempat yang tak seronok. Itulah dalil yang menunjukkan Allah harus saja menjadikan sesuatu buruk, baik, taat, maksiat, semua tu masuk dalam erti kata mungkin. Faham mungkin tu apa? InsyaAllah. Barulah kita boleh terima. Sakit, nak kata apa, harus bagi Allah jadikan aku ni sakit. Kenapa sakit tak sihat-sihat? Allah tak kehendak lagi nak bagi sihat, walaupun dah usaha macam-macam. Nak kata macam mana? Itu hak Allah. Aku sebagai hamba kena terima. Mesti ada hikmah di sebalik benda ni. Itu baru hamba. Terima hati, redha, sebab dia yakin Allah tidak membuat sesuatu yang sia-sia, dan dia yakin Allah tidak zalim ke atas diri dia. Sebab tu dia terima. Sebab dia tahu Allah takkan zalim pada diri dia. Betul? Orang yang bersangka Allah zalim tu yang dia tak boleh terima. Dia merasakan Allah buat khianat pada diri dia, sebab tu dia tak boleh terima. Tapi kalau orang yang bersangka baik dengan Allah, dia akan boleh terima. Walaupun Allah bagi aku sakit, Allah uji aku dengan kehidupan yang begini, yang tak sedap ni, bukan bermaksud Allah zalim. Mesti ada benda baik yang Allah nak bagi pada dia. Di antaranya apa? Di sebalik ujian, kesusahan, kepayahan, bala yang Allah bagi itu, apa hikmah di sebalik itu? Nak menggugurkan dosa-dosa. Kita banyak dosa ke tidak? Tak ada. Malaikat ke? Punya banyaknya dosa kita ni, sampai tak jumpa cari. Jadi di antara cara Allah nak mengampunkan dosa, Allah bagi ujian, bala. Apabila hamba tu sabar dengan ujian tadi tu, datang kepada dia benda yang dia tak mahu, tapi dapat benda yang dia tak mahu, lalu dia sabar dan bersangka baik dengan Allah, pasti ada hikmah ya Allah. Allah ampunkan dosa-dosa dia. Dan ada kala Allah Ta'ala memberi yang berat-berat ni bukan kerana nak mengampunkan dosa, nak naikkan pangkat dan darjatnya di sisi Allah. Itu cara Allah buat baik dengan hamba dia. Kita ni jangan salah faham. Cara Allah sayang hamba tak sama sayang hamba sesama hamba. Cara Allah sayang hamba dia tak sama dengan hamba sayang sesama hamba. Bila hamba sayang sesama hamba, contoh suami sayangkan isteri, dia akan usaha menunaikan segala kehendak isteri dia. Dia akan usaha
mendapatkan apa yang diingini oleh anak bini dia. Itu tanda sayang suami kepada anak bini dia. Tapi bila Allah sayang dengan hamba-Nya, Allah takkan tunaikan semua kehendak dia. Allah akan bagi dia benda yang berat-berat. Allah akan bagi dia benda yang tak sedap. Allah akan bagi dia benda tak seronok. Tengoklah pada Nabi, pada Rasul tu kekasih Allah, tak ada dosa, tak ada maksiat, kekasih Allah. Tengok macam mana perjalanan kehidupan mereka, padahal mereka kekasih Allah. Macam mana ujian dia? Mereka lah yang lebih berat ujiannya nak banding dengan kita hamba ataupun umat. Bala yang dipikul oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu jauh berlipat kali ganda dahsyat beratnya daripada apa yang kita lalui. Padahal mereka kekasih Allah. Nampak tak? Kita yang banyak buat dosa maksiat ni, Allah jamu dengan macam-macam kesenangan. Sebab tu bila hamba-hamba tu tadi Allah nak pilih dia, nak jadikan dia kekasih Allah, Allah akan uji dia dengan ujian yang berat-berat. Makin Allah sayang, makin berat ujian yang Allah akan bagi pada diri dia. Bila dia bersabar, pangkatnya semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi di sisi Allah. Bahkan ada hamba yang menjadi kekasih Allah bukan dengan sebab banyak sembahyang sunatnya, bukan dengan sebab banyak bacaan Qurannya, tapi dengan sebab terlalu hebat kesabarannya. Allah naikkan darjatnya menjadi aulia illah, jadi kekasih Allah, bukan dengan sebab solat dia. Tapi ada juga hamba-hamba Allah yang Allah naikkan darjat dengan asbab amalan dia yang banyak. Ada pula hamba Allah yang dijadikan kekasih Allah bukan dengan sebab amalan sunat yang banyak, sebab kesabaran dia itu yang tinggi. Sabar dia sabar, tinggi sabar dia, dahsyat sabar dia. Lalu dia menjadi kekasih Allah, waliullah, jadi wali Allah sebab sabar dia. Kita tak tahu cerita. Bila Allah uji kita dengan benda tak sedap, kita kata Allah buat zalim. Padahal Allah nak buat baik. Doktor dia kalau buat baik kepada kita, dia bagi ubat manis ke ubat pahit, tuan-tuan? Doktor tu bila dia nak bagi benda baik kat kita, nak menyembuhkan penyakit kepada kita, dia bagi kita ubat manis ke ubat pahit? Dah lah ubat pahit, punggung kita ditikamnya, betul? Tu semua benda tak sedap dah tu. Dia tikamnya punggung kita, dia bagi telan ubat pahit, dia cocok sini, cocok sana, belah sini, belah sana. Dia nak buat khianat ke apa tu? Doktor tu nak buat khianat ke apa? Nak buat benda baik? Supaya kita sihat, betul? Jadi orang yang kenal doktor dan tahu tugasan doktor, walaupun dia sedar dirinya diperlakukan demikian, dia tidak bersangka jahat dengan doktor tadi. Keluar hospital, masih doktor, terima kasihlah. Terima kasih pula dah. Padahal kena cocok punggung, kena belah sini, telan ubat pahit. Terima kasih dia katanya. Sebab apa? Dia kenal doktor tu dan dia tahu kenapa doktor tu buat begitu pada diri dia. Betul? Nampak tak? Begitulah tadi. Tapi kalau orang tak tahu doktor tu siapa, apa tugasan dia, dia kata doktor ni nak buat khianat ni dengan aku ni. Ni doktor ni nak buat khianat dengan aku, bagi aku makan ubat yang pahit-pahit. Kampai makan tengah hari, bagi makan tak apa-apa makanan aja, rasa pun tak ada. Lepas tu sekarang petang nak cucuk punggung aku pula. Tu tak kenal tu. Tapi kalau orang yang kenal doktor tu siapa, dia tak akan bersangka jahat dengan doktor sebab dia tahu. Doktor doktor layan dia macam tu, bagi benda tak sedap, ubat pahit-pahit tadi kerana doktor nak memberi dia kesihatan. Memanglah hakikatnya Allah yang bagi. Itu cerita asbab, faham tu? Cerita asbab. Begitulah Allah Ta'ala. Bila Allah nak bagi kebaikan kepada hamba tadi, Allah bagi benda yang tak sedap supaya mereka menelan yang namanya sabar tadi. Sabar ni pahit, tuan-tuan. Sebab tu tak ramai yang sanggup nak telan. Yang namanya sabar tadi pahit.
Tapi kalau dia sanggup sabar, sanggup telan yang nama pahit kesabaran tadi, insya-Allah syurgalah tempat dia. Bahkan kesabaran itulah jambatan yang nak menyampaikan hamba kepada syurga. Kita tak sabar, kita sangka jahat dengan Allah. Mana dia tak nak usaha lah. Dia tak nak usaha lah tu maksudnya. Semata-mata serah pada Allah lah. Ikat dia letakkan tengah jalan tu tengok. Orang jadi macam tu, ikat dengan kaki tangan dia, baring kat tengah jalan tu tengok. Dia ada usaha tak? Dia gunakan tak otak dia untuk nak lari daripada dia langgar oleh lori gitu. Nak tengok waktu tu dia nak serah ke Tuhan ke, dia akan cuba usaha dan ikhtiar dulu. Dia cara macam tu nak bagi faham ni. Bila suruh semayang, dia salahkan takdir. Dah takdir Tuhan aku tak semayang, dah takdir Tuhan aku tak mengaji, dah takdir Tuhan aku tak macam-macam lah, semua disandar kepada takdir. Mai kata ikut mesin ni je, tambat kaki tangan dia tak tengah jalan tu, tunggu trailer yang besar tu lalu. Nak tengok dia serah takdir ke, dia akan cuba cari jalan, gunakan otak dan akal dia, usaha untuk lari. Faham tak tu? Di situ dia jawapan dia akan tahu. sebab jadi orang macam tu dia nak menyalahkan orang, nak salahkan Tuhan lah tu. Jadi konon-kononnya besok dia tak akan diazab oleh Allah kerana Allah yang mentakdirkan dia tak sembahyang. Itu fahaman Mu'tazilah Jabariyah nama dia. Orang fasik. Mu'tazilah Jabariyah, orang yang menafikan hamba ada peluang untuk berusaha dan berikhtiar. Memanglah hakikatnya semua Allah. Dah kalau semua nak hakikat, buat apa nak syariat lagi? Tak payahlah. Nak bersyariat pakai hakikat je semua. Ni kitab-kitab fiqh ni semua buang. Ilmu syariat ni semua buang. Pakai hakikat je semata-mata. Suruh dia ngaji kan. Mana dia belajar? Belajar ilmu hakikat. Itu hakikat sesat namanya dah. Orang kalau betul-betul belajar hakikat, betul-betul makrifat, betul-betul kenal diri, dia akan jaga syariat sungguh-sungguh. Tu contohnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah baginda penghulu segala orang yang mengenal Allah? Bukankah dia penghulu orang yang segala orang yang mengenal diri? Tapi adakah dengan sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam itu penghulu segala orang yang mengenal diri, penghulu orang yang mengenal Allah, adakah Nabi meninggalkan syariat dia? Tak, dia semayang macam biasa. Allah suruh puasa, dia puasa. Padahal dia ketua sultan segala orang yang mengenal Allah. Kita nak tahu kelakuan kita kena tak kena, ukur dengan Nabi je. Ukur dengan Nabi tu betul ke tidak? Kalau kita mendakwa kita ni orang makrifat, orang yang kenal diri, kena tak tingkah laku kita macam mana yang Nabi buat? Kalau tak kena tu sesatlah tu. Kata dia makrifat, dia dah kenal Tuhan. Kenal Tuhan patut makin takut. Kenal Tuhan patut makin jaga syariat yang Tuhan suruh. Ni tak makin biadab pula dengan Tuhan. Konon-kononnya nanti bila Allah tanya kenapa kau tak semayang, dah kau tentu kan? Banyak cantik. Allah humban terus dengan dalam api neraka. Baik Allah jadikan binatang di atas dunia. Kalau tak ada fungsi, kalau tak ada faedah akal yang Allah bagi, baik jadi binatang. Dah, betul tak? Apa perbezaan di antara kita dengan binatang? Bukankah akal? Apa fungsi akal? Untuk berfikir.
menentukan sesuatu itu patut ataupun tidak patut, layak ataupun tidak layak. Itu fungsi akal. Tapi perkataan kita yang macam tu seolah-olahnya tak ada faedah akal kita. Buat apa nak berakal lagi kalau dah semua tu kita serahkan kepada Allah bulat-bulat? Tak payah nak berfikir lah. Buat apa nak fikir? Dah takdir semua. Nampak tak? Allah Ta'ala kata wa aqimus solah, hendaklah kamu mendirikan solat. Isyarat kepada apa tu? Isyarat kepada Allah suruh berusaha mendirikan sembahyang. Kenapa Allah Ta'ala tak suruh lembu sembahyang? Kenapa Allah tak suruh binatang tu sembahyang? Tidak itulah bezanya kita. Kalau kita nak serah bulat-bulat pada takdir, samalah macam binatang jadi. Sama macam binatang. Binatang dia tak boleh fikir. Kalau Allah takdirkan dia ganggu rumput situ, dia pergilah ke rumput situ. Jadi Allah bagi kita akal supaya boleh menimbang sesuatu. Gunakan kewarasan supaya nampak yang ni baik, yang ni buruk, yang ni Allah suruh, yang ni Allah larang. Baik. Bila dah nampak mana Allah suruh, mana Allah larang, guna akal nak fikir yang mana, nak pilih yang mana. Ikhtiar tu makna nak pilih. Ikhtiar yang mana pilih. Dan nampak benda baik, nampak benda tak baik. Guna akal boleh beza. Sebab tu orang yang tak berakal, dia tak boleh beza mana baik, mana buruk, mana bersih, mana kotor. Sebab tu sampah pun dia makan. Sebab dia tak boleh timbang, dia tak ada akal. Kita yang berakal ni boleh beza mana bersih, mana kotor. Jadi nampak dah yang ni bersih, yang ni kotor. Dah tu nak pilih yang mana? Pilih ni orang panggil ikhtiar. Usaha tu maksudnya cuba. Bila dah nampak yang baik, sekuat mana kita cuba nak dapatkan benda tu. Contohlah macam tadi, kita duduk tengah jalan, tengok lori trailer sampai dah. Guna akal tak waktu tu? Nampak tak mana yang selamat dan mana yang tak selamat untuk diri kita? Kita kata lari ni selamat. Kemudian kita usaha lagi. Usaha lari, tiba-tiba nak lari tak bergerak kita. Baru kata dah kehendak Allah kita tak boleh nak selamat. Jangan mudah-mudah nak serah pada Tuhan tanpa usaha. Tawakal bukan maksud menafikan usaha. Bertawakal tu bermaksudnya usaha, tetapi hatinya digantungkan kepada Allah. Tu salah tawakal tu. Itu kena hakal namanya itu. Tu bukan bertawakal, tu kena hakal. Allah suruh usaha ikhtiar, kemudian serahkan kepada Allah. Nida tak usaha, tak ikhtiar, serah pada Tuhan semua. Banyak cantik muka kita. Lepas tu suruh ngaji. Jangan ngaji benda pelik-pelik, nanti jadi gila. Faham tu? Jangan ngaji pelik-pelik, nanti jadi gila. Allah macam-macam. Nampak tak? Itu fitnah dalam menuntut ilmu. Nampak tak? Salah menuntut ilmu, binasa kita. Bukan semua ilmu ni kalau belajar jadi baik. Salah cara belajar, jadi rosak. Mana boleh duk kata macam tu semua Allah. Duduklah tengah jalan tu, serah. Kalau Tuhan takdirkan aku hidup ni kerang. Kalau Allah takdirkan aku kena langgar ni kerang, aku kena langgar lah. Duduk situ. Jangan tutup mata dia, buka. Hadapkan di kalori tu, tengok macam tu. Tu ubat dia, nak bagi dia sedar. Tanya, kau ada usaha ikhtiar tak tadi? Tadi kau ada rasa macam nak lari ataupun kau macam mana? Baik, kemudian dan Allah SWT, dan dalil atas menunjuk kata harus bagi Allah Ta'ala memperbuat mungkin dan meninggalkan dia mungkin dan tidak wajib perbuat dan tidak mustahil meninggalkan akan dia. Itu ya kita fikir, ni dalil akalnya. Jikalau Allah Ta'ala tidak harus perbuat dan meninggalkan apa-apa mungkin, dia tentu dia perbuat atau mustahil perbuat. Maksudnya begini, hukum akal kita dah belajar ada tiga. Wajib, mustahil, harus. Wajib, mustahil, harus. Baik, apa hukum Allah menciptakan makhluk? Baik, apa hukum Allah menjadikan alam? Apa hukum Allah Ta'ala menciptakan mungkin? Adakah wajib Allah menciptakan mungkin atau
ataupun adakah mustahil Allah menciptakan mungkin, atau adakah harus Allah Ta'ala menciptakan mungkin? Faham tak saya kata? Ni tak ada jawapan lagi. Apa hukum Allah menciptakan mungkin? Maka dia tak boleh lagi yang benda tiga ni. Sama ada wajib Allah ciptakan, atau mustahil Allah ciptakan, atau harus Allah ciptakan. Baik, bagi golongan yang menafikan keharusan Allah, bagi orang yang menafikan harus, makna dia kata Allah tidak harus menjadikan makhluk. Bila dikatakan Allah tidak harus menjadikan makhluk, tinggal dua jawapan. Betul tidak? Sama ada Allah wajib perbuat makhluk ataupun mustahil. Sebab harus tadi dia tolak dah. Dia kata Allah tidak harus menjadikan makhluk. Baik, kalau begitu mari kita fikir sama-sama. Kalau kata Allah tidak harus membuat makhluk, maka jawapannya dalam dua ni. Sama ada Allah wajib buat ataupun Allah mustahil buat makhluk. Okey, di antara wajib dan mustahil ni kita selesaikan satu-satu. Apa yang kita nak katakan seandainya Allah Ta'ala itu wajib membuat makhluk? Kita bincangkan tentang wajib buat makhluk dulu. Tapi sebelum tu faham dulu erti wajib tu apa? Mesti. Bila sebut wajib, perkara tu mesti telah ada sedia kala lah. Betul? Okey, mari kita sembang, mari kita tengok, mari kita bincang. Kalau seandainya Allah wajib memperbuat makhluk, maksudnya makhluk ni kita semuanya, kita semuanya ni sudah tentulah ada sedia kala lah lagi. Kalau kata Allah wajib buat makhluk, sudah tentu makhluk ni ada sedia kala lah. Betul tak? Dah kata wajib. Wajib ni sesuatu yang dah berlaku sedia kala. Betul ke tidak, tuan-tuan? Kalau kita kata Allah wajib buat makhluk, maknanya sedia kala lagi kita ni telah diciptakan oleh Allah. Betul ke? Betul ke Allah dah ciptakan kita sedia kala lagi? Siapa sini dah ada sedia kala lagi, angkat tangan, saya nak bagi 1000. Siapa sini ada? Siapa kat sini dah ada sedia kala lagi, cepat mengaku, saya nak bagi 1000. Jangan mami, saya bukan cakap main-main ni. Siapa yang kat sini dah ada sedia kala lagi, saya nak bagi 1000. Ada? Ada tak yang sedia kala kat sini? Malu pula nak ngaku. Ada tak? Tak ada. Kenapa tak ada? Kita bahas. Sebab tu saya berani letak 1000. Sebab saya tahu memang tak ada. Kalau tanya siapa sini baru ada, saya nak bagi 1000, tu naya tu. Jangan buat pasal habis duit kita kan. Kita ni sedia kala lagi tidak wujud. Yang wujud sedia kala ni siapa? Dah mana kebenaran dan bukti mengatakan Allah wajib memperbuat makhluk, sedangkan kita ni baharu? Macam mana nak kata Allah wajib menciptakan kita? Faham tak tu? Kalau Allah wajib menjadikan diri saya ni, saya dah ada sedia kala lagi dah, tuan-tuan. Sebab wajib. Bila Allah wajib buat saya, maknanya saya ni dah wujud sedia kala lagi. Betul kan? Saya ni baharu, tuan-tuan. Baru ada kat dunia ni berapa tahun. Sebelum ni saya tak ada. Begitulah juga tuan-tuan ni sebelum ni tidak ada. Boleh tak kita nak kata kita sedia kala? Tak boleh. Jadi dakwaan yang mengatakan Allah menciptakan makhluk ni, Allah Ta'ala wajib menciptakan makhluk ini, perkara yang tak boleh diterima pada akal. Tak boleh.
Sebab apa tak boleh? Kerana kita ni bahari. Kalau Allah wajib jadikan alam, jadikan makhluk sedia kala, kita ni semua sebaya sedia kala lagi. Tak ada yang 5 tahun, tak ada yang 20 tahun, tak ada yang 30 tahun, tak ada yang 70 tahun. Sebab apa? Semuanya dah dijadikan oleh Allah serentak, semuanya sediakan. Faham tak tu? Tiga kuat ada orang tanya, kita tak boleh nak jawab lah. Jadi dah tinggal satu hukum lagi dah. Maksudnya nak kata Allah wajib buat makhluk, tak boleh pakai. Kerana kalau Allah wajib buatkan makhluk, sudah tentu kita ni dah ada sedia kala lah. Padahal kita baru kemarin nanti. Baik, tinggal satu hukum, kalau dikatakan Allah mustahil menjadikan makhluk, boleh ada tak kita? Apa erti mustahil? Sesuatu yang mesti dia. Kalau kata Allah mustahil menjadikan makhluk, sudah tentu takkan wujud segala-galanya, melainkan Allah sahaja yang ada. Ni kita ada ni. Kalau kata Allah mustahil menciptakan makhluk, kenapa kita ada? Jadi pahaman ataupun dakwaan yang mengatakan Allah wajib buat makhluk tertolak, salah, tak boleh pakai. Pahaman yang mengatakan Allah mustahil memperbuat makhluk pun tak boleh, Pak. Tinggallah yang satu tadi, Allah harus memperbuat makhluk. Sebab tu ada makhluk yang dah wujud, ada makhluk yang belum wujud lagi, ada makhluk yang dah ada makhluk yang dah binasa. Kenapa tu? Kerana harus sahaja Allah menciptakan. Itulah dalil. Itulah dalil Allah tidak wajib ataupun tidak mustahil membuat makhluk. Bahkan harus Allah harus menjadikan kita. Sebab tu hari ni kita ada, besok kita mati lah. Besok kita tak ada dah. Besok Allah cabut nyawa kita dah. Besok Allah binasakan dah kita. Itu menunjukkan Allah menjadikan kita ni harus saja, bukan wajib. Boleh faham? Ke tak faham? Tak apalah, tak faham. Allah memberi faham kepada kita, wajib ke, mustahil ke, harus? Adakah Allah wajib memberi faham pada kita? Adakah Allah wajib memberi faham pada kita? Jawablah, orang tanya. Tak kesian ke kalau saya tanya banyak kali? Malu dengan artis konsert tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berderu, bergema, semangat. Apa khabar semua? Boy, semangat tu. Ni saya tanya pada dia tak jawab. Malu dengan orang kat konsert tu. Tanya lagi sekali nak tengok ada berubah ke tidak. Apa soalan tadi? Adakah Allah wajib memberi faham pada kita? Jawablah. Tak jawab juga. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Adakah Allah wajib bagi faham? Ada yang tak jawab. Adakah Allah wajib bagi faham? Adakah mustahil Allah bagi faham? Dah, yang betulnya apa? Harus. Bila harus? Sebab tu ada yang faham, ada yang tak faham. Dalilnya sebab Allah harus bagi faham. Kalau Allah wajib bagi faham, semuanya faham. Betul? Sedikit apa tu? Contoh sini lah kan. Ada yang bagi faham, ada yang tak faham. Okey, lepas tu? Kadang-kadang yang faham dengan bini dalam satu hal, fahamnya begini. Lepas tu? Dia akan ada sedikit mungkin kemudaratan lah. Kemudaratan? Dalam jemaah. Tak mudarat? Tak ada mudarat. Sebab tu orang yang dalam belajar ni dimaafkan oleh Allah. Batu untung belajar. Orang yang tak faham agama sebab meninggalkan belajar, tak ada maaf. Orang yang tak faham ibadat sebab sedang belajar, ada kemaafan. Faham tak tu? Dia sedang baca Quran, dia sedang belajar Quran.
sedang belajar makhraj, mustahil untuk dia dapat memperbetulkan dan memperbaiki segala bacaan dia dalam sekelip mata, betul? Jadi di situlah tadi, dalam keadaan dia sedang belajar Quran tu, Allah akan maafkan bacaan-bacaannya yang salah, kerana dia sedang berusaha belajar, dia sedang usaha memperbetulkan amalan dia. Tapi ada seorang ni, dia baca Quran tonggang terbalik sebab dia tak nak belajar dan tak peduli nak belajar. Yang ni tidak dimaafkan oleh Allah. Sebab tu tuan-tuan, tidak ada istilah sia-sia kita belajar. Walaupun tak pandai, walaupun tak faham, tidak ada istilah sia-sia je mengaji tak pandai. Tak pandai pun dapat faedah, yang pandai pun dapat faedah. Yang tak pandai pun diredai oleh Allah, yang pandai pun diredai oleh Allah. Yang tak pandai pun diampunkan dosa, yang pandai pun diampunkan dosa oleh Allah. Itu kelebihan orang yang menuntut ilmu. Jadi rugi kalau kita atas dunia ni tak libatkan diri kita sebagai penuntut ilmu agama. Kita sangat rugi. Sebab setiap kesalahan kita besok Allah akan kira satu-satu. Kerana kesalahan kita sebab kesombongan kita tak nak belajar. Berbeza dengan orang yang buat silap kerana dia sedang belajar. Sebab tu rugi kalau kita tak belajar, tuan-tuan. Orang tak belajar, tak ada maaf bagimu. Kerana kesilapan yang kita buat dalam ibadat tadi, kesilapan yang disengajakan. Faham tak tu? Kita langgar undang-undang jalan raya tu, dikira disengajakan. Sebab apa? Tak nak ambil lesen, tak nak belajar undang-undang. Cik Mat ada Cik Mat gitu. Cik Mat pun pingsan. Tak nak belajar. Siapa suruh tak nak belajar? Sebab tu kau langgar semua. Begitulah ibaratnya. Jadi bersyukur kita ni, bila Allah pilih kita belajar, itu sebenarnya Allah Ta'ala nak memberi kebaikan, kebajikan kepada kita. Cukuplah sekadar itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ilmuhu wa ta'ala. Ngajilah. Kita, tugas kita usaha betulkan niat belajar kerana Allah. Jaga adab akhlak belajarlah. Usahalah sungguh-sungguh. Adapun kefahaman itu serah kepada Allah. Kita wajib usaha. Adapun faham itu bukan urusan kita. Malam ni kita datang belajar fardu ain, tiba-tiba tak faham, adakah berdosa? Tak, dapat pahala lagi. Itu dia kelebihan. Allah suruh belajar, Allah suruh usaha ngaji. Adapun pandai tak pandai itu urusan Allah. Allah yang bagi pandai, Allah yang bagi faham, bukan guru, bukan usaha kita yang memberi faham. Usaha kita makhluk ke tidak? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kamu dan Allah Ta'ala juga yang menciptakan segala perbuatan kamu. Jadi usaha ikhtiar kita ni masuk dalam makhluk. Makhluk boleh memberi bekas ke tidak? Makhluk boleh memberi kesan ke tidak? Adakah makhluk boleh beri kesan baik ataupun kesan buruk? Tak. Yang boleh bagi kesan baik, buruk, mudarat, manfaat ni hanya Allah. Sebab tu suruh ngaji tauhid, biar faham. Mudah-mudahan Allah bagi faham. Tak faham pun tak apalah, asalkan ngaji sungguh-sungguh, jaga niat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbana علمنا الذي ما ينفعنا. ربنا فقه أهلنا وقربات لنا في ديننا مع أهل كتر أنثى وذكر. اللهم يا محول له والهوي أهوالنا يا الله إلى أحسن الحال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله. لا حول ولا